Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan masuk dalam tajuk hadis. Tajuk hadis yang pertama iaitu setiap orang ialah pemimpin. Jadi dalam pelajaran ini insyaAllah kita sama-sama akan membaca hadis dengan betul, memahami maksud hadis, menjelaskan tanggungjawab setiap individu, menerangkan pengajaran dan berdasarkan hadis. Okey, baik. Tu kita tengok gambar tu. Gambar tu inilah tanggungjawab seorang pemimpin. Tengoklah pemimpin yang ada dekat situ. InsyaAllah itulah seorang ayah, tanggungjawab seorang ayah kepada anak. Baik, kita sambung. Okey, sekarang kita nak tengok hadis, iaitu sanad dan matan hadis. Ini sanad dan sanad. Ini sanad. Okey, masih ingat lagi masa kita belajar dulu tingkatan 1. Ini sanad dan matan hadis. Okey, baik, insyaAllah kita akan belajar untuk membaca hadis kerana dalam kita punya pentaksiran ada diminta untuk para pelajar untuk membaca hadis. Baik, insyaAllah kita akan sama-sama membaca hadis. Okey, ya para pelajar boleh. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه. Okey, baik. Tadi kita baca betul hadis tu. Okey, sekarang kita tengok hadis. Kita tengok hadis pula. Bacaan hadis dah selesai. Kita tengok pula maksud hadis daripada satu persatu. Kullukum ra'in. Okey, kullukum ra'in. Kullukum, setiap kamu ialah pemimpin. Tidak terkecuali. Semua orang adalah pemimpin. Tak boleh tidak. Tak boleh kata tak boleh memimpin pada. Okey, baik. Dan seterusnya, okey, kita tengok wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu, wa kullukum mas'ulun, dan setiap kamu bertanggungjawab. Bertanggungjawab kena jawab lah, akan ditanya atas kepimpinannya. Seterusnya, Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, iaitu imam itu pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Imam tu akan kena jawab lah, pemimpin. Imam tu pemimpin. Dan ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Ni sama warna merah. Rajulu, lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya.
wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan bertanggungjawab dan dia akan ditanya dia minta jawapan tentang atas kepimpinannya. Okey. Kita tengoklah ni. Contoh lelaki ni baru nama lelaki kiriman Tuhan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan bertanggungjawab atas kepimpinannya dan akan ditanya. Perempuan pun ada juga, bukan suami saja, perempuan pun ada isteri. Perempuan pun sebagai seorang isteri kena ada tanggungjawab. Okey. Tu tengok gambar tu. Kita tengoklah gambar tu kan. Macam mana seorang ibu menjaga ni anaknya yang OKU. Kan, dah tua, seorang wanita yang memimpin rumah tangganya, mendidik anak. Okey. Kita teruskan. Okey, sambung. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya. Pekerja. Khadam wal khadimu. Khadam tu pekerja. Khadam pekerja. Pemimpin bagi harta majikannya. Okay. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan bertanggungjawab akan ditanya atas kepimpinannya. Okey. Tu amanah, pentingnya kena cari pekerja, menjadi pekerja yang amanah. Ni bertanggungjawab atas amanah, atas harta benda pekerja. Okey. Qala wa hasibtu an qad qala, dan dia berkata. Dia ni siapa dia? Bukannya Rasulullah. Dia ni yang meriwayatkan hadis, iaitu Abdullah ibnu Umar. Okey. Berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda. Okey, war rajulu ra'in fi mali abihi. Rajulu apa tadi? Lelaki. Pemimpin bagi harta benda ayahnya, dan lelaki itu adalah pemimpin bagi harta benda ayahnya, dan akan bertanggungjawab dan akan ditanya tentangnya, atasnya. Siapa yang akan tanya soal? Allah SWT. Okey, tu gambar contoh. Okey. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okey, setiap orang ni adalah pemimpin. Kita sambung. Jadi apakah tanggungjawab setiap individu? Setiap daripada kita ni ada banyak tanggungjawab. Ada banyak tanggungjawab. Yang pertama, pemimpin, kalau dia jadi pemimpin. Yang kedua, dia suami atau isteri. Suami atau isteri. Kemudian pekerja. Kemudian dah sekali anak ni semua orang lah. Kalau tak bekerja pun anak tetap juga ada tanggungjawab. Baik, sambung seterusnya. Jelaskan tanggungjawab pemimpin. Okey. Ni soalan. Kita sekarang ni masuk, sambil kita belajar, kita jawab teknik menjawab. Bila soalan jelaskan, kita dalam teknik jawab, form teknik menjawab, iaitu kita hanya tulis isi yang lengkap sahaja. Tak perlu huraian. Contoh,
berlaku adil. Okey, adil. Kita kata kunci adil. Berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Ni satu isi yang lengkap tanpa huraian. Okey, kalau dalam periksa kamu boleh dapat 2 markah, insya-Allah. Yang kedua, seorang pemimpin hendaklah menegakkan syariat Islam. Sebab seorang pemimpin ni dapat kuasa sebenarnya kita kena faham adalah dari atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian hendaklah mentadbir, menyusun sistem takbiran yang cekap dan amanah. Kena amanah. Okey, yang ni isi. Okey, 2 markah. Yang keempat, kena menyediakan kemudahan yang lengkap kepada orang yang di bawah pimpinannya. Kalau pimpinan negara, kepada rakyatnya. Yang lengkap semampu yang boleh, insya-Allah. Okey, tapi yang penting sekali iaitu yang matlamat utama iaitu seorang pemimpin hendaklah adil dan dia ada niat untuk menegakkan syariat Islam. Kalau tidak, tak ada dua ni matlamat utama ni, tak payah jadi pemimpin. Okey, yang kelima, toleransi terhadap orang bawahan. Toleransi terhadap orang bawahan. Betul ansur menerima pendapat, boleh mampu untuk memberi pendapat dan menerima pendapat. Kita bukan nak cakap saja orang dengar cakap kita, malah kita kena dengar pendapat orang lain. Itu pemimpin. Ya, terusnya jelaskan tanggungjawab suami. Okey, kalau kita tengok dekat sini tanggungjawab suami. Suami. Okey, para lelaki sana dengar sini. Okey, pertama, nafkah kepada anggota keluarga. Yang kedua, memberikan didikan agama. Bukan nak kahwin saja, kena ajak agama dekat ahlinya, keluarganya. Kalau tak mampu, kena panggil orang ajak mengaji, ataupun pi hantar dia kat mana tempat boleh mengaji. Yang ketiga, seorang suami tanggungjawab dia ialah memberikan perlindungan, melindungi ahli keluarganya, memberi perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarganya. Okey. Yang ketiga, melayan dan bergaul dengan isteri dan anak dengan baik. Baik, yang ustaz highlightkan dekat sini ni iaitu kata-kata kunci untuk supaya kita mudah ingat. Yang pertama, nafkah. Yang kedua, agama. Yang ketiga, perlindungan. Yang ketiga, gaul baik. Tu. Jadi yang ni ialah soalan jelaskan. Jelaskan, kita masukkan isi sahaja. Okey, ini semuanya isi sahaja 2 markah. Okey. Isi tu dalam lebih kurang 4 ke 5 markah. Satu isi yang lengkap. Okey, jelaskan tanggungjawab isteri. Okay, tanggungjawab isteri, pertama, taat suami dan menunaikan haknya. Mentaati suami dan menunaikan haknya. Okey. Yang kedua, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Pertama, mentaati. Yang kedua, maruah. Okey, yang ketiga, memelihara dan mendidik anak. Sama-sama mendidik, suami mendidik, isteri pun kena mendidik jugalah. Jangan suami saja. Menguruskan rumah tangga, house manager. Tugas paling utama seorang yang bergelar isteri, main course dia adalah mengurus rumah tangga, house manager, CEO. Okey, baik. Tanggungjawab pekerja. Okey. Kita ni jadi pekerja. Tanggungjawab pekerja. Yang pertama, mengikuti arahan ketua. Okey, ada persoalan dekat sini. Nanti insya-Allah di ujung nanti kita akan tengok hadis Nabi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang. Okey, yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Integriti ni amanah. Yang ketiga, mengikut prosedur arahan. Bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan sempurnanya.
Cuba tugas dengan sempurnanya lah, insya-Allah. Walaupun kadang-kadang ada kekurangan, insya-Allah. Okay, seterusnya jelaskan tanggungjawab anak-anak yang kita semua ni. Semua kita ni adalah anak. Pertama, berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Okey, berbakti kepada ibu bapa, kepada kedua ibu bapa. Yang ni pun dah dikira isi. Okey, untuk soalan jelaskan. Yang kedua, sentiasa mendoakan mereka. Doa. Sehingga ada ulama mengatakan kalau kita doa tidak memasukkan doa kepada kedua ibu bapa, doa tersebut tak makbul. Sehingga ada ulama menyebut demikian. Okey. Yang ketiga, sentiasa membantu mereka dengan sebaiknya. Okey, membantu mereka dengan sebaiknya. Yang keempat, menyambungkan silaturahim dengan rakan ibu bapa. Rakan ibu bapa. Hari ini kita tengok kawan-kawan mak ayah datang rumah, kadang-kadang anak-anaknya duduk dalam bilik pegang telefon. Yang tu bukan. Yang tu kurang beradab. Jadi kita bila tetamu datang simpan telefon, tambah-tambahan lagi rakan-rakan, saudara mara, ibu ayah kita, jadi kita sambut dengan baik. Spektrum ilmu 1. Yang ni jawapan bagi ada persoalan-persoalan tadi. Ada kita nak taat tahap mana? Tahap mana kita nak taat kepada makhluk ni? Baik, ini jawapan dia. Abdullah bin Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, wajib atas seorang Muslim mendengar dan mentaati perkara yang dia suka atau benci jika tidak disuruh melakukan maksiat. Jika disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. Jadi tiada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Spektrum ilmu 2. Yang ni banyak sikit. Yang ni pesan, ini contoh seorang ayah yang soleh yang di dalam Quran. Okey, iaitu Luqman Al-Hakim menasihati anaknya agar pertama mengesahkan Allah. Yang ni seorang lelaki dan ayah yang baik. Pertama, kena ingatkan supaya beriman kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Bersyukur dan hargai ibu bapa. Hargai ibu bapa saat mereka masih lagi ada. Setiap perbuatan baik atau jahat akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin tu pesanan seorang ayah. Setiap perbuatan kita ni Allah akan bagi, ada dosa, ada pahala. Tu ayah yang bagus. Dirikanlah solat ayah. Mak ayah berbuih, mak ayah mulut pesan, dirikanlah solat. Laksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Okey, bersabar atas segala musibah. Okey. Menjauhi sifat sombong. Menjauhi sifat sombong. Kerana sifat sombong ni, dengan ada sifat sombong, bongkak, riak, adalah sifat yang tidak patut ada seorang. Jika ada sifat ini, haram bagi dia masuk syurga. Sombong, riak, bongkak, ujub. 9. Memperelokkan percakapan, sama ada dengan mak ayah, dengan kawan-kawan, siapa saja. Pengajaran hadis. Sebab apa Ustaz bubuh 3 warna ni? Okey, ini kita nak belajar teknik menjawab soalan pengajaran. Soalan pengajaran ada 3. PIH. Pendahuluan, isi, huraian. Okey, untuk nak dapat 1 jawapan 2 markah. Okey. Ni P
P. Kita hendaklah hijau I. Menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin. Isi. Yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey. Baik. Yang tu. Okey, jadi akan dapat 2 markah. Yang ni dia dapat 2 markah. Untuk dapat jawapan markah penuh lah. Satu jawapan markah penuh, 2 markah. Mesti ada pendahuluan isi huraian. Yang kedua, sama juga pengajaran. Sambil kita nak dapat A periksa, kita dapat A juga dalam akhlak kita. Okey, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki diberkati. Sebab amanah ni besar. Amanah dalam pekerjaan, amanah sebagai seorang anak. 3. Kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat. Setiap orang, ketua keluarga, suami, isteri, ayah, ibu, hendaklah ada perasaan memelihara dan melindungi anggota keluarga. Daripada apa? Daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, agar selamat di dunia dan di akhirat. Sadaqallahul azim.